Sebenarnya ayat yang kita baru bacakan surah Al-Hadid ayat yang keempat tu, sahabat-sahabat muslimin muslimat dimati Allah sekalian, wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dia bersama kamu di mana sahaja kamu berada. Allahu akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nak merasakan Allah sentiasa berada bersama dengan kita di mana saja kita berada sangat susah. Sebab kita benar-benar merasakan Allah itu wujud, Allah itu ada pada waktu-waktu tertentu. Kadang-kadang kita merasakan Allah itu wujud situasi yang mana tidak ada manusia yang boleh bantu kita. Contoh, kita dalam situasi sakit ternak. Kemudian doktor pun cakap, puan saya pun tak tahu dah nak usaha macam mana. Kita dah habis ikhtiar contohnya kan. Dah habis ikhtiar dah. Lepas tu tak ada siapa yang boleh beri jaminan kita akan sembuh. Ketika saat itulah barulah kita betul-betul mungkin tahap tawakal dan keyakinan Allah itu wujud. Naik kepada peringkat 80%, 90% ataupun 100%. Lalu kita akan menyebutkan kalimah, Ya Allah, hanya kepada Engkau Ya Allah aku minta tolong. Hanya Engkau saja yang boleh tolong aku Ya Allah. Tidak ada sesiapa lagi yang boleh bantu melainkan Engkau Ya Allah. Mungkin saat itu barulah benar-benar tahap keyakinan kita itu naik. Kita boleh merasai nikmat kemanisan tawakal dan bergantung kepada Allah sepenuhnya. Subhanallah. Itu juga jawapan kepada seorang alim ulama. Jawapan kepada persoalan kepada seorang alim ulama. Saya tak ingat nama, tapi saya pernah baca kisah ni. Bila ditanya, bilakah kamu merasakan Allah itu wujud? Lalu jawapannya, aku benar-benar merasakan Allah itu wujud apabila aku merancang sesuatu dengan teliti. Lalu aku membuat persiapan dengan teliti. Lalu Allah tidak mengizinkan ia berlaku. Barulah aku benar-benar merasakan ada kuasa yang mengawal semuanya. Ada kuasa yang menentukan segala-galanya. Usaha, ikhtiar, keinginan, impian, bahkan doa kita juga adalah sangat bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Muslimin muslimat di mata Allah sekalian. Kadang-kadang bila kita ada ramai sekeliling kita, orang yang sentiasa sambut apa yang kita harap, apa yang kita minta. Kita ada anak yang akan jawab, ya, okey. Kita ada suami yang akan sambut. Kita ada tim, kita ada isteri yang akan sediakan makan dan minum. Maka dalam situasi-situasi tersebut, kadang-kadang kita tak rasa bahawasanya Allah itu wujud. Kita tak rasa Allah itu wujud. Allahu Akbar, subhanallah. Sebab itu Allah selalu mengirimkan ujian demi ujian kepada kita. Sehinggalah kita keluar doa-doa untuk mengharapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Hari itu masa perasmian galeri Ustazah Asma, ada sepasang suami isteri, lepas tu dengan anak yang masih kecil. Sepasang suami isteri datang daripada, saya tak ingat daripada mana ya. Bila dapat duduk je, sebab ramai beratur kan, ramai. Ada yang datang daripada Penang, daripada Johor, daripada Kelantan, seluruh Malaysia lah ada datang. Pahang tu ramai lah, Perak. Saya tanya datang untuk memang kebetulan ada ni, tak datang sebab nak datang jumpa Ustazah. Saya asbab sahaja, dan mereka ada hajat datang daripada jauh. Yang lelaki ni bila duduk je, suami isteri, suami terus buka mulut, Ustazah saya nak ucap terima kasih banyak-banyak. Lalu suami ni kata, Ustazah saya ada uji dengan apa tu? SDA sahabat dunia akhirat. Apa tu ya? Depression, penyakit depression, maksudnya tekanan jiwa, tekanan perasaan, yang dia kena makan ubat dan dia kena dapat rawatan pakar, dia tak boleh nak pergi bekerja. Faktornya adalah bila berlaku PKP, dia kerja di kapal, dia tak boleh balik berbulan-bulan lama, dan tekanan tak boleh jumpa isteri dengan anak-anak tu. Maksudnya, dan dikata dia tak boleh nak mengawal tekanan tu. Akhirnya dia disahkan sakit DSD ke apa ya? ADSD. Apa? Disorder macam tu lah. Depression disorder. Saya rasa 3 je patah perkataan. MDD. SAD. Masya Allah. MDD. Okey lah. ADHD. Itulah macam-macam kan. Ada macam-macam depression disorder lah. Masya Allah. Sahabat-sahabat, Masya Allah, kita tak tahu sebenarnya ujian macam mana. Contoh kan, tim kami ni baru 2 hari lah, semalam dengan hari ni. Dia orang pun ada tekanan, saya pun ada tekanan. Macam baru mula pukul 7 kan, baru belajar nak datang awal. Tapi ramai mana orang yang keluar bekerja sebelum subuh dah bergerak.
Ramai mana orang yang bekerja kena sampai di tempat kerja pukul 4 pagi, yang kerja kilang contohnya kan. Ada yang shift masuk kerja pukul berapa? Kalau saya dulu telah ke Putrajaya, saya kena bertolak sebelum subuh, perjalanan setiap hari pagi dan petang. Jauh tak Melaka ke Putrajaya? Jauh. Sanggup tak pagi petang berulang? Subhanallah. Lepas tu berulang selama 2 tahun daripada Melaka ke Seremban. Samalah, bertolak pukul 6 suku, bertolak habis subuh, selesai subuh terus bertolak. Macam-macam lah. Ada ujian dia. Bila kita terlalu letih, lepas tu sampai, kemudian kita dah letih di pejabat, kemudian bertolak perjalanan sejam setengah, dekat 2 jam. Kadang-kadang rasa down tu, nak berhenti tengah jalan, nak menangis je. Ya, maksudnya mungkin kalau orang tak merasai, dia tak akan rasa bagaimana ujian berulang. Maksudnya dalam jarak yang jauh setiap hari, kalau petang kita dah penat di tempat kerja, lepas tu ya Allah baru sampai sini. Lepas tu berapa kali accident, berapa kali tertidur, langgar benteng apa semua, suami datang cari dekat highway, suami datang cari dekat traffic light tu kan, cara tunggu tu boleh tertidur, dengan mengandung, bersalin berapa kali dalam keadaan yang begitu. Sebab itu ada orang memang tekanan bila travel. Ada orang tekanan kerja, saya fikir orang lelaki pun boleh depression macam ni. Lepas tu dia kata, Ustazah, saya ambil rawatan tu, saya kena makan ubat dan sebagainya. Dan sehinggalah satu hari saya dengar satu ceramah Ustazah. Dia baru dengar. Ayat tu dah lama viral. Surah Ghafir ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Daku menyerahkan urusanku bulat-bulat kepada Allah. Urusan tu umum kan, sakit, tekanan apa semua. Innallaha basirun bil ibad, dan sesungguhnya Allah Maha melihat keadaan hamba-Nya. Dia kata, Ustazah, cepat saya boleh sembuh, dan doktor sangat terkejut boleh discharge saya awal, sedangkan tahap depression dan sakit saya memerlukan ubat, memerlukan rawatan itu, doktor tak jangka saya akan sembuh dengan begitu cepat. Lepas tu dia datang, alhamdulillah saya dah sembuh sepenuhnya, saya dah bebas. Dia kata, Ustazah, sebenarnya baru saya faham, apa pun ujian yang datang, depression ke, apa pun bentuk ujian. Saya tak sebutlah ni, kalau nak sebut senarai banyak sangat. Nak bagi kita kefahaman pada saat ini, apa pun bentuk ujian Allah datang, daripada siapa pun ujian tu datang, tahap ujian, Allahu Akbar, ia sedang ujian itu adalah satu proses untuk kita merasakan bahawasanya menyerahkan bulat-bulat kepada Allah adalah penyelesaian yang utama dan pertama. Sebelum kita mencari manusia. Allahu Akbar, subhanallah. Kalau saya nak meeting ataupun ada apa-apa urusan yang besar, biasanya 2 doa yang saya akan baca. Doa yang pertama ataupun nak ceramah ke, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Itu surah Al-Kahfi ayat yang ke-10 kan. Rabbana, wahai Tuhan kami, atina min ladunka rahmah, aku mohon kepadamu, kurniakanlah kepadaku daripada sisimu rahmatmu. Rahmat boleh masuk pertolongan. Wa hayyi' lana min amrina rasyada, dan tunjukilah dalam urusanku ini petunjukmu yang sempurna. Sempurnakanlah dalam urusanku ini petunjukmu yang jelas. Lepas tu, wa ufawwidu amri ilallah, aku menyerahkan urusanku bulat-bulat kepadamu ya Allah. Innallaha basirun bil ibad, sesungguhnya engkau Maha melihat keadaan hamba-hambanya. Kalaulah kita ni biasa belajar tawakal selepas kita terdesak, kita cuba belajar tawakal di awal hari, di awal perbuatan. Awal-awal lagi dah tawakal dah. Awal-awal lagi dah menyertakan Allah dalam urusan kita. Awal lagi nak mula kehidupan, dah mulalah dengan ayat ini. Subhanallah.